Baik, selepas 24 jam pembentaran bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, maka di dada-dada akhbar dan juga menerusi media-media sosial mula rancak mengatakan tentang bajet semalam. Akhbar Metro katanya bajet untuk kita di muka hadapan utusan Malaysia, bajet bela rakyat dan juga menerusi sinar harian bajet ikat perut. Itu antara yang terpapar di muka hadapan akhbar-akhbar utama. Jadi belum sempat juga untuk saya membaca kesemuanya. Jadi masih lagi mengatakan tentang bajet hari ini di media sosial di Facebook. Saya tertarik juga walaupun belum diumumkan secara rasmi ya, menerusi laman milik Marina Harun ni katanya. Baru je lepas bentang bajet semalam, baru je dengar ura-ura subsidi minyak masak dah tak ada. Terus semua stok minyak masak di kuarantin. Jadi ini satu tanggungjawab yang tidak bermoral ya di kalangan peniaga-peniaga yang mula menyimpan stok minyak. Jadi mungkin untuk menantikan harga minyak. Jadi ini antara yang perlu diberikan perhatian. Walaupun semalam dari segi keseluruhan jumlah bajet yang telah pun diumumkan adalah 262 bilion ringgit, termasuk 2 bilion itu simpanan luar jangka. Jadi hari ini dalam pasca bajet kita akan melihat ya dari segi kos sara hidup yang diberi keutamaan dalam bajet ini, sejauh mana agaknya ia benar-benar memberi impak kepada rakyat Malaysia. Jadi bersama saya pada malam ini, hampir bersama saya, dah lama sebenarnya saya tak bersama dengan beliau, yang berbahagia Dato' Omar Osman, Presiden Kelab Pesara Penjawat Awam Malaysia, Satu Malaysia. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pun tahniah, dan saya rasa penjawat awam Pesara harus bersyukur dengan RM250 itu yang akan diterima pada Januari nanti, Dato'. Diharap begitulah hendaknya. Supaya sama ada penjawat awam, sama ada pesara, sama ada imam, bilal, apa yang semua yang dapat manfaat ni, pertama sekali kita bersyukurlah. Dan yang kedua, kalau kita tak cukup tu bab nombor dua lah. Tak cukup bab nombor dua. Bab nombor dua. Dan kita juga sebenarnya melihat ya dari segi mapping itu sendiri, dari segi rantaian peruntukan bajet itu juga memang dah boleh semua rakyat Malaysia menerima kesan ataupun hasil daripada pembentaran bajet ini. Dan di hujung sana, tak lain tak bukan juga Tuan Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden Fomka. Jadi kita membawakan suara bagi pihak pengguna juga pada malam ini. Jadi semalam dengan pembentaran bajet sebenarnya apa yang paling menangkap untuk pengguna sebenarnya? Okey, yang saya ingat yang paling menangkap sekali dari segi aspek perumahan lah. Memang rata-rata menantikan apakah isi intipati dalam bajet itu yang akan menyentuh, terutama sekali segi pembiayaan. Walaupun kerajaan telah menyediakan berbagai bentuk rumah, prima, kemudian rumah masa rakyat, tetapi bila aspek pembiayaan itu sukar, sebab kita kadang-kadang bergantung kepada bank. So bank adalah dari segi kawalan tertentu yang menyebabkan kesukaran untuk memiliki rumah. So bila kerajaan memberikan satu bentuk kaedah melalui financing, so itu merupakan satu kaedah yang boleh membantu bagi mereka untuk memiliki rumah. Okey, jadi kita bercakap tentang bajet semalam, menerusi paparan akhbar, bajet untuk kita, bajet untuk ikat perut dan pelbagai lagi. Jadi bagi Datuk sendiri untuk bajet keseluruhan itu sendiri, bagaimana untuk tahun ini? Ini kira bajet yang ke-6 lah kita kan, 2017 ini. Bagi saya ini bajet yang kira ini satu bajet yang perlu berhemah lah. Dan ia memihak kepada penjawat awam? Dia nak kata memihak tu tak menyeluruh lah. Tapi kita kena lebih bertanggungjawab dan supaya meneruskan kejayaan masing-masing. Kita jangan terlalu baik tumpuan dapat RM500, pasara dapat RM250, imam kata dia naik 100. Tapi kita faham. Pertama kita kena faham keadaan ekonomi hari ini dulu. Dan bila kita faham mengapa kita dapat begini, mengapa keadaan begini kan. Jadi baru kita boleh senang hati. Kan tak ada nanti kalau kita lebih mempertikaikan sesuatu, kita tak dapat penyelesaian. Kan. Jadi bagi saya, sahabat di pasara, memang kita dapat maklum balas berbagai-bagai. Kan ada apa ni Datuk, dia kata ini bajet berhemah, dia kata ada ini kat perut, dia kata kita sebagai rakyat, sebagai pengguna, sebagai ini orang yang bertanggungjawab, kita harus bersama-sama dalam hal ini. Kan. Sebelum ini pun kerajaan dah banyaklah membagi berbagai-bagai. Mungkin kali ini kerajaan memikirkan ini menyeluruh. Kan sampai pemandu teksi, sampai tingkat masing-masing dapat. Kan? Jadi kita harap
wang yang kita dapat ni janganlah ditabur begitu saja. Dan kita kalau boleh sedinglah. Kan sementara waktu kan sebab ini yang paling membimbang sekarang ni kita bajet ni walaupun ada berjalan 2-3 hari ni kan tadi Ibak kata Cik Suami kata minyak pun dah mula gitu dia kata ni baru kita dengan minyak. Nanti besok dia telefon Datuk dia kata uji sana naik pula dah dia kata. Kan? Jadi ini perkara yang kita membimbang sekarang ni harga barang. Ya. Kan. Inilah tanggungjawab daripada satuan pengguna kita sendiri. Kita nak semua pengguna nanti kan. Baik, jadi kita juga sebenarnya mengajak saudara penonton, boleh anda suarakan pandangan anda kerana anda adalah pengguna, ya. Jadi kita buka talian 032282 3043 032282 3043 itu talian yang anda boleh hubungi dan kita bercakap mengenai kos sara hidup. Dan inilah yang dibimbangi oleh rakyat dan dalam platform yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerusi blog beliau sendiri. Betul. 24% kekhawatiran, kepentingan yang dipilih adalah kos sara hidup. Betul. Dan ini bukan perkara baru. Betul. Bermula 2-3 tahun kos sara hidup ni mula dibicarakan. Dan tumpuan untuk bajet kali ini ya kita lihat tapi indirectly rakyat masih mengharapkan sesuatu yang besar. Betul. Okey, terima kasih Cik Suhaimi. Dalam bajet tahun ini kalau kita lihat banyak kerajaan memberi penekanan kepada golongan bawah 40, B40. Tujuannya ialah untuk meningkatkan pendapatan B40 supaya mereka menjadi 6M40. Kalau kita lihat dalam bajet ni berbagai inisiatif yang diwujudkan umpamanya program MySuria, kemudian program mobile entrepreneur. Ada juga program tentang e-usahawan dan juga e-rezeki. Kemudian untuk mereka yang mungkin untuk boleh memiliki kereta untuk menggunakan perkhidmatan Uber dan juga Grab kan, 4,000 untuk memberi perawatan high risk. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan pendapatan supaya mereka akan naik tahap hidup mereka menjadi M40. So itu banyak pendekat. Semua golongan yang masih lagi belum menikmati dari segi itu ialah golongan M40 tu. Yeah. Kalau dalam bajet ini hanya kerajaan memberikan pelepasan gaya hidup sebanyak 2,500 cukai pendapatan. So itu sajalah yang boleh. Tetapi kalau kita lihat sebelum ni, sebab kalau kita berkata tentang kos sara hidup, ada beberapa komponen yang kita kena lihat. Yang pertama ialah perbelanjaan makanan. Yang kedua ialah pengangkutan. Yang ketiga ialah perumahan. So kalau kita lihat dari makanan, memang makanan tu masih kita tak nampak lagi hala tuju kerajaan bagaimana untuk membantu mengurangkan kos makanan. Dalam bajet ini, kerajaan memperuntukkan lebih kurang 1.3 bilion untuk untuk aspek-aspek berkaitan dengan hasil pertanian. Tapi itu tak mencukupi. Sebab kita sebahagian besar daripada makanan kita import, terpaksa import. Bil import kita lebih kurang 45.4 bilion pada tahun 2015. Itu merupakan satu tinggi. Jadi kita kena kurangkan supaya makanan yang dihasilkan untuk keperluan rakyat kita hasilkan sepenuhnya dalam negara. Kerana kalau apa juga yang berlaku di peringkat antarabangsa, dia akan menjejaskan keperluan makan. Yang kedua ialah tentang aspek pengangkutan. Cuma yang itu telah kalau kita lihat sejak daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib mengambil alih, beliau banyak memberikan tumpuan kepada pengangkutan. Start daripada jajaran LRT kemudian MRT. Itu merupakan salah satu langkah. Bila sampai ke semua rangkaian LRT dan MRT itu telah sempurna, maksud dia rakyat tak perlu lagi menggunakan pengangkutan sendiri untuk pergi ke tempat kerja. So dia boleh mengurangkan dari segi pembayaran. Begitu juga dengan rumah. So dalam bajet ini telah sekurang-kurangnya ada pembiayaan yang boleh digunakan oleh rakyat untuk membolehkan mereka memiliki rumah, terutama sekali rumah prima. Jadi itu merupakan aspek-aspek yang mungkin boleh membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup. Okey, dan kita melihat tahun demi tahun berdasarkan platform yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mula rakyat menyuarakan kehendak-kehendak. Dan kehendak-kehendak ini kadang-kadang melangkaui pemikiran kita sendiri. Dan inilah ada ketikanya orang membicarakan tentang pendidikan bajet itu sendiri kepada rakyat. Adakah ini belum tercapai sehingga rakyat memohon, meminta yang keterlaluan? Saya ingat mungkin ramai yang tidak faham apa itu bajet. Jadi pendidikan tentang bajet itu perlu dipahami sebab bajet ini merupakan perangkat ataupun dari segi perancangan kerajaan. Umpamanya kita kata bajet 2017 adalah perancangan kerajaan pada tahun 17. So berdasarkan kepada hasil yang kerajaan dapat, so akan dibelanja pada tahun 17. Tetapi sebenarnya kita
boleh melihat dari segi patutnya bajet itu juga sebenarnya dia seiring. Kita ada rangkaian rancangan Malaysia ke-11. So apa juga yang dia akan dibincangkan dalam bajet 2017 sebenarnya dia seiring dengan apa yang akan dirancangkan. Jadi kita dah boleh agak dah apa sebenarnya yang akan dirancang oleh kerajaan berdasarkan bajet tersebut. Dan kita melihat juga ya, Datuk sebelum ini sebagai Presiden KUPEX. Dan saya nak melihat itu dulu sebelum kedudukan Datuk sekarang sebagai Presiden Kelab Pesara Penjawat Awam 1 Malaysia. Tuntutan daripada dulu untuk penjawat awam yang masih belum diselesaikan oleh pihak kerajaan sebenarnya. Bagi saya dah banyak tuntutan dah selesai. Okey. Kan. Cuma bila sebut kos hidup ni, ya dulu kita nak gaji, kos hidup ni dia dah naik awal dah. Macam bajet hari ni, kos hidup ni dah naik dah. Dah memang sekarang ni tahap orang kata stres pasal bila sebut kos hidup ni. Kadang-kadang dia ada boleh detention. Kan, dengan itu dia dengan ini dia. Tapi ni bila pengumuman hari yang semalam bajet ada, jadi dia seimbangkan sebalik dengan kanak itu. Tapi tak menyelesaikan masalah tu. Walaupun penjawat awam dahululah masa presiden dulu banyak perkara kan dah dilaksanakan oleh kerajaan. Ya. Kan. Tapi ini tak menyelesaikan masalah. Kan? Tak menyelesaikan masalah. Sebab di Malaysia hari ini kita punya kuasa pengguna kita belum lagi kuat untuk menidakkan barang naik harga ni. Barang mahal ke barang murah ke tetap kita beli. Walaupun kita komplain. Kita kan sebenarnya kita boycott kata barang ni. Kan kita katakan barang nenek boycott yang beli. Kan pasal negara lain dia kuat bab ni. Kuasa pengguna dia dia tak beli. Jadi barulah peniaga dia bimbang. Macam semalam saya pergi nak beli minyak. Tengok minyak ngapa tak ada. Kan. Okey dia ajar kita macam tu, kita lah ajarlah dia cara lain. Okey, besok ada minyak pula, kita boycott yang beli minyak. Kan. Tapi tak boleh berlaku macam tu. Jadi kita ni pengguna sentiasa mengikut tunjuk oleh pihak-pihak tertentu. Ini yang kita tak mahu. Okey. Jadi Cik Risau ya, kalau kita melihat pengumuman rasmi untuk pemansuhan subsidi minyak ni belum dibuat oleh belum kerajaan lagi, Namun diumumkan. perkara ini dah pun berlaku. Ya. Jadi kuasa pengguna itu sendiri, hak kita untuk mendapatkan barangan dan seperti mana dinyatakan juga bukan sahaja penjawat awam, betul, tapi kita yang dalam sektor saya ni boleh katakan sebelah kaki juga di sektor swasta, mula rasa. Jadi apa yang perlu Fomka sendiri, kuasa Fomka tu bagaimana? Okey, Fomka ni sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan, apa yang biasa lakukan ialah mendidik pengguna seperti mana yang Datuk sebutkan untuk mewujudkan kuasa pengguna supaya pengguna dapat menggunakan kuasa mereka. Umpamanya kalau mereka merasakan harga barang naik, so mereka akan memboikot barang tersebut tetapi dengan syarat kita ada pilihan. Tetapi sekarang ni dalam banyak aspek kita tak ada pilihan. Kerana masih lagi wujudnya unsur-unsur monopoli, kemudian adanya pakatan antara peniaga-peniaga. Jadi perkara itu masih berlaku. Walau bagaimanapun kalau kita lihat sejak kebelakangan ini kerajaan cuba untuk mewujudkan ataupun rantaian makanan. Sebab ini banyak berkaitan dengan rantaian makanan yang telah lama wujud. So sekarang ni kerajaan cuba mewujudkan rantaian bekalan baru dengan mewujudkan Kedai Rakyat Satu Malaysia, dengan mewujudkan rangkaian. Maksudnya pengedar-pengedar terus menghantar barang kepada Kedai Rakyat Satu Malaysia, so boleh membeli. So Kedai Rakyat Satu Malaysia boleh menjadi sebagai benchmark. So itu merupakan satu bentuk yang saya rasa yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau sebelum ni kita tak ada pilihan. So kalau kita sama ada kehendak atau tidak kita kena beli. Jadi sekarang ni saya rasa dengan adanya inisiatif-inisiatif yang telah diwujud oleh kerajaan, sama ada Kedai Rakyat Satu Malaysia, My Farm Outlet, benda-benda itu sebenarnya boleh membantu untuk mengurangkan dari segi perbelanjaan rakyat. Tetapi kalau dilaksanakan dengan betul. Bila Cik Muhammad Yusof cakap tentang pilihan, kita terbang ke Sabah dan Sarawak. Tahun lalu, bajet untuk Sabah Sarawak, satu harga, satu Sabah, satu Sarawak. Ya. Jadi dari kesan pelaksanaan itu sendiri, kajian Fomka, adakah ia memberikan kesan terus kepada rakyat di Sabah dan Sarawak? Program itu ialah program penyeragaman dari segi harga. Maksud dia kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk harga di Sabah Sarawak itu sama seperti harga di Semenanjung dengan memperuntukkan untuk kos pengangkutan. Biasanya kos pengangkutan itu yang menyebabkan perbezaan harga. Jadi kerajaan terpaksa menampung sebahagian daripada kos pengangkutan itu supaya harga sama. Jadi itu yang saya ingat yang telah dilaksanakan melalui penyerabangan harga antara Sabah Sarawak supaya harganya sama. Jadi kesannya adakah itu dah diterima berlangsung berlaku di Sabah Sarawak?
dia masih belum menyeluruh. Kalau kita lihat dalam keadaan geografi Sabah Sarawak yang terlalu yang besar, masih lagi belum menyeluruh lah. Maksudnya masih lagi ada tempat-tempat yang masih belum sampai lagi dari segi peruntukan untuk penyeragaman dari segi harga. Dan dalam bajet ini pun ada sedikit peruntukan yang telah kerjaan peruntukan dari segi penyeragaman harga, tetapi tidak menyeluruh lah. Kalau kita katakan di Sabah, malah di Semenanjung pun masih lagi ada tempat-tempat yang harganya tidak sama. Jadi kebanyakannya disebabkan oleh faktor-faktor kos pengangkutan tersebut. Dan itulah sebenarnya dalam senario ekonomi semasa, peranan-peranan kos pengangkutan yang menjadi salah satu daripada instrumen pengiraan harga. Dan kita melihat dari segi, kalau kita terus menjadikan Putrajaya, memang sebuah pusat pentadbiran kerajaan, ramai kaki tangan kerajaan. Namun di situ kalau kita lihat tentang pengangkutannya, dan ini isu yang juga perlu diberikan perhatian. Kerana penjawat awam, pengangkutan, jadi untuk pergerakan masyarakat setempat di situ juga. Ini perkara lama yang pernah dibicarakan. Jadi apa yang tak kena ya sehingga pengangkutan di Putrajaya itu sendiri belum dapat diperluaskan? Bagi saya suami kan, mengapa hari ini pengguna ini masih belum lagi nak gunakan macam di Putrajaya. Ada bas kita sediakan. Bas untuk mengangkut ini pekerja ke pejabat semua ada. Dia boleh naik bas. Tapi masih dia nak buat kereta sendiri. Mengapa kita suka buat kereta sendiri pergi kerja? Walaupun kita seorang. Kalau misalnya kita boleh kongsi satu kereta tempat orang, saya ingat, kalau kita keluar pagi, kita tengok kebanyakan kereta seorang-seorang. Kan? Jadi dia banyak. Kan? Macam di Putrajaya. Kita tengoklah. Cuba kita, di sini pangkutan awam kita belum lagi teratur lah, tersusun. Kan bagaimana macam Putrajaya tu. Boleh berlaku jam. Boleh berlaku kemalangan. Boleh berlaku kematian. Jadi kawasan itu saja. Jadi ini kita harap kan kenderaan tersendiri ini kan kena dilihat cara penggunaannya. Kan supaya kalau macam Putrajaya tu kan seorang buat kereta, seorang buat kereta, memanglah parking tak ada. Sampai parking tepi jalan. Sampai gunakan, sampai kena saman. Kan? Jadi itu permasalahannya. Kan? Jadi kalau boleh menggunakan kenderaan disediakan oleh kerajaan, ataukah macam jabatan kerajaan tu, bas yang ada kerajaan tu, adakan angkutan waktu tertentu untuk pekerja je. Okey. Kan? Okay, saya boleh tambah suami. Sebenarnya kalau kita lihat di Putrajaya, terutama sekali bagi pegawai-pegawai kerajaan yang duduk di kota-kota kerajaan, sebenarnya mereka tidak perlu menggunakan pengangkutan sendiri. Sebab mereka bila katalah mereka menggunakan pengangkutan awam, sebab bila mereka hendak keluar, mereka akan menggunakan kenderaan pejabat. Jadi mungkin kena ada satu inisiatif yang atau usaha yang dibuat oleh kerajaan supaya mereka yang duduk di Putrajaya, kota kerajaan, tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan. Dan mereka akan menggunakan pengangkutan awam. Dan untuk mereka pergi ke mana-mana, mereka ada kenderaan pejabat. Sebab itu kemudahan yang patut disediakan ialah untuk orang yang berurusan ke Putrajaya. Parkingnya ataupun tempat letakkannya adalah untuk mereka. Bukannya untuk pejabat. Tetapi bila kita tengok disediakan parking untuk pejabat-pejabat, itu yang menyebabkan mereka lebih selesa untuk menggunakan Putrajaya sendiri. Tetapi saya ingat bila MRT sampai ke Putrajaya, kemudian kalau ada usaha untuk mewujudkan LRT di Putrajaya, saya ingat mungkin masalah pengangkutan awam di Putrajaya itu mungkin salah sekurang-kurangnya dapat diatasi. Okey, baik. Jadi kita pusingan pertama kita berakhir dan selepas ini kita akan meneliti antara faedah-faedah bagi pesara-pesara, malah bagi rakyat sendiri tentang apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet semalam. Dan talian juga kami buka selepas ini 0322823043, 0322823043. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali dalam Pasca Bajet untuk malam ini. Masih lagi bersama saya Syuhaimi Muhammad dan juga yang berbahagia Dato' Omar Osman dan juga saudara Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden FOMKA. Dan pastinya juga kita setiap tahun bagi rakyat lah yang sebelum ni menerima bantuan BRIM. Dan semalam diumumkan ada kenaikan. Dan sejauh mana kalau kita melihat dari sudut pengguna itu sendiri, BRIM ini sebenarnya memang perlu dan ia adalah satu penjanaan ekonomi juga. Okey, kalau kita lihat dari segi BRIM, memanglah kalau kita lihat secara umumnya dia memang boleh menjana ekonomi negara kalau ia dibelanjakan secara yang betul lah. Yalah, sekarang bila dah dinaikkan sehingga 1,200 tu, pokoknya bila mereka membelanjakan, so dia akan membantulah dari segi perniagaan dan sebenarnya cuma
Fomka sekali lagi berharap bahawa kalau ia dapat diberikan secara yang lebih baik. Maksudnya? Okey, BRIM ni kalau kita lihat ada tujuan asal, tujuannya adalah untuk membantu rakyat oleh kerana kerajaan ingin merasionalisasi subsidi. Ya. Minyak masak, tepung, kemudian petrol. Itu ialah sebahagiannya ialah aspek-aspek yang berkaitan dengan rasionalisasi subsidi. So, bila kerajaan rasionalisasi subsidi, jadi penuntukan bantuan BRIM itu ialah digunakan untuk tujuan tersebut. Membolehkan mereka membeli barang keperluan, beras, tepung, minyak masak dan sebagainya. Tetapi kalau katalah wang tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang lain, itu bergantung kepada mereka lah untuk ialah wang mereka. Tapi bila mereka dapat tunai dan mereka akan belanjakan pada aspek-aspek yang lain, umpamanya membeli telefon bimbit lah, kemudian menggunakan pergi melancong dan sebagainya, tak akan mencapai matlamat. Sebab itu kita harap bahawa kalau kerajaan ingin memberi bantuan, sama ada ia diberikan secara yang mungkin berkala. Sebab sekarang kita kata 1,200. Kalau kita bagikan katalah tiap bulan. So sekurangnya mereka ada 100. So 100 itu boleh cukup untuk memberikan keperluan asas. Ataupun mungkin juga ia akan dimasukkan dalam amanah saham satu Malaysia. So ia boleh menjana pendapatan dalam satu tempoh yang panjang. Jadi saya rasa itu yang kemungkinan boleh membantu dari segi penjanaan. Walau bagaimanapun, yalah, buat masa sekarang ni dengan pemberian tunai itu memanglah ia merupakan satu aspek yang boleh membantu. Tetapi kalau akan datang, kalau kerajaan hendak memberikan bantuan seperti itu, lebih baik kalau dia memberikan satu bentuk yang bersasaran. Okey, dan kita melihat juga dari sudut BRIM kita letak ke tepi. Dan sekarang ni dalam kos sara hidup kita melihat sumber kerjaya yang kedua. Betul. Sebelum ini memang juga dibicarakan. Dan dalam hal ini, dalam menjana pendapatan rakyat, khusus untuk pesara pula kita melihat. Datuk, bagaimana dari segi pandangan Datuk untuk menjana pendapatan rakyat? Ya, semalam ada diumumkan mempeluaskan program MySuria, memperluas program Mobilepreneur, melaksanakan program Agropreneur. Tak semua penjawat-penjawat awam, pesara-pesara ni yang ke arah ini. Yes. Jadi, bagaimana cadangan-cadangan yang sepatutnya diberikan? Ya, perkara ini dah terlepas. Tapi ia tak boleh terus dilepaskan begitu saja, Datuk? Ya kan, kita harap apabila penjawat awam ni cukup umur 60, persaraan dia, makna dia tidak lagi menjadikan kerja-kerja lain. Dia bersara dengan pada pencen yang dia ada, rehat dan juga dia buatlah kerja-kerja rutin untuk menjaga kesihatan. Kan? Itu yang harapan kita. Dulu 55, 56, 58, 60. Kan? Dan tak perlu lagi lah pesara nak buat taksi, pesara nak buat kerja-kerja lain. Kerana dia akan jadi masalah. Kan? Sebab itu sebab saya baru ni ada bincang dengan KUAP, kumpulan wang manah pesara ni, supaya kita Yayasan Pesara dengan KUAP ni ada smart partnership supaya memikirkan pesara ni punya kebajikan. Kan? Sebab hari ni pesara memang bila kos sara hidup naik, dia pun terlibat. Yang harapan dia bila pesara dia kata pencen ni mencukupi. Tapi Sebaliknya. Sebab ubat pula terlibat. Ubat sekarang ni bukan murah. Dia kata, ini perkara yang menjadi runsing kepada mereka. Anak minta bantuan. Kan? Jadi ini nak suruh dia buat kerja. Dulu pernah. Dia kita bincang dengan pihak-pihak tertentu. Dia kata, pesara ni buat penjaga tol. Saya kata, mana boleh pesara jaga tol? Umur kalau dah 60 ni, dia duduk pelelap, berdiri pelelap. Kan? Dia dah pesara. Umur 60, dia pesara kerjaan. Kan? Kalau ada peluang untuk dia jadi mana-mana, duduk bot mana-mana JLC, bagi dia peluang. Kan? Tapi nak suruh dia bekerja, sama balik macam orang yang apa yang dicadang kerjaan dia itu, saya ingat tak semua orang boleh. Kan? Tak semua orang boleh. Dia akan jadi masalah nanti. Sebab 90% pesara hari ni, pencen 4,000 ke bawah. Kalau hari ni pencen 4,000 ke bawah, kan? Kalau duduk di Kuala Lumpur ni, dia mesin tegar ya. Kan? Dia pun nak bergerak sana, nak bergerak sini, semua orang. Kan? Jadi, yang penting saya beritahu, saya bincang baru ni supaya boleh tak tiadakan insurans untuk dia. Adakan sebab pesara pun dapat BRIM ni. Ada pesara yang dapat BRIM. Itu saya kata tadi cukup lah 250. Kalau dia dapat BRIM 500, dah 750. Okeylah tu. Kan? Jadi, jangan bising-bising, dia kata. Kan? Terima dan bersyukur.
Kan kalau kita tak cukup, memang tak cukup je suami. Ya, betul. Duit ni kan kita bagi generasi muda pula. Dia ada uruskan duit. Kita dah pangkat umur 60, 70, siri 6, siri 7, siri 8 ni tumpung kita dekat lain dah. Kan? Dan ini jaga keluarga kita. Kan? Biar anak-anak kita ni dia menyambung kita punya tugas-tugas dahulu. Kan? Semua kita minta kerajaan lagi ni supaya memperbanyakkan kerja-kerja. Ya. Kan? Kalau ada kontrak sambung dia tetapkan mereka. Jangan dia berhentikan. Kan macam pinjam perumahan tadi kan. Memanglah. Kan? Saya dapat maklum baru ni. Dia kata memang layak pinjam 300,000 rumah. Kan? Okey. Tapi bila pergi dekat bank pula dia ada formula dia kata Cik Sob ni. Dia kata you tak layak 300,000. Bank kata you hanya boleh 200,000 saja. Habis 1,000 lagi dia ambil kat mana? Tak tanda butang sini butang. Tak ada apa-apa ke dana dia. Ini tak betul. Sebab benda ni pernah berlaku di zaman saya. Bila kerjaan tu, rumah di Putrajaya, 150,000, datang satu ahli saya datang. Dia kata, terima kasih lah dia kata. 150,000. Tapi loan dia layak 90,000. 60,000 lah ambil, nak ambil ke mana? Tak ada pinjam bank, ada wahara ni. Tolak balik rumah tu. Tak tercapai juga asrat. Kan? Sekarang dengan cerita ada rumah 40,000. Ya. Subsidi 20,000. Kan? Ini pun belum tentu lagi. Tapi sampai yang ketika ni, sampai bila rumah ni nak ada? Kan? Kita dengar macam-macam. Sini 30,000 rumah. Sini 5,000 rumah. Sini. Tapi rumah tak nampak lagi. Jadi orang tanya saya, Datuk, mana rumah yang kata raja? Saya pun tak nampak, kata. Kan? Jadi ini perkara-perkara yang rintihan. Para yang selalu datang jumpa saya lah. Okay. Walaupun dah pencen dia datang. Kan dia datang, dia keluarkan keluhan dia. Dia kata, Datuk tolonglah bawa pada kerajaan. Ni rintihan orang muda. Jadi kena. Dia kata macam kami ni, you buatlah meniaga apa yang patut. Sementara dulu, jadi usahawan muda. Kan? Buat pinjaman. Kata boleh pinjam. Nak pinjam pun susah. Bukan senang. Intari senang. Pinjam sana, pinjam sini. Kita kata, dia pergi, susah. You ini, apa kejujur, siapa jamin, dah masalah mereka. Ini perkara kita PM, okeylah. Dia umumkan berbagai-bagai. Kan? Imam pun boleh mengeluh. Kalau ada imam boleh mengeluh, tambah orang-orang yang tak imam. Siap pun boleh mengeluh. Saya kata ni siap dah naik sikit ni. Okey, bentang cekam masjid cepat sikit pergi. Kan? Bersih masjid. Kan? Ini dia kan. Supaya guru kafar ni naik kan. Kan. Jadi ini perkara lah yang kita nak bertumpuan. Sebab ini daripada 748,000 pesara hari ni 90% semua pencen yang cukup ajas. Kalau dia tak cukup, jawab hati yang kata buat taksi tu. Okay. Dia mengantuk pun dia tak buat. Kan. Pasal kita tahu boleh jumpa kat airport tu. Dia kata kami ni pencen Datuk 220 dia kata dulu dia apa nak cukup. Kata yang penting buat kerja elok kata. Tapi kalau lah ni tak sihat janganlah ni rehat kata. Okey. Dan dalam menjana pendapatan rakyat ni, sebelum ini kita seolah-olah berperang dengan Uber. Tak bersetuju. Tapi semalam dengan bajet yang diumumkan, seolah-olah kita dah mengiktiraf Uber dan nasib pemandu taksi ni. Cik Yusof. Yalah, bila PM mengumumkan tentang peruntukan sebanyak pembiayaan ribat sebanyak 4,000 dan boleh sebahagiannya boleh menggunakan BRIM, seolah-olah macam kita dah mengiktiraf Uber ataupun Grab, sedangkan kedua-duanya perkhidmatan ini masih lagi belum disahkan ataupun diluluskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat. Cuma ialah ia memanglah kalau kita lihat dari satu aspek, dia sebenarnya boleh membantu menjana pendapatan rakyat. Tetapi kita tak maulah mungkin macam penjawat awam Datuk. Mungkin pagi ada, kemudian petang hilang bawa Uber ataupun bawa Grab kan. Jadi itu pun kita tak mahu juga berlaku. Maksudnya di sini,
ia boleh membantu dari bagaimana kalau mereka usaha saya penuh. Cuma yang pentingnya kita kena luluskan dulu, sahkan dululah perkhidmatan Grab atau Uber bagi memastikan supaya tidak berlaku sesuatu pertikaian pada masa akan datang. Okey, baik, itu dari segi pandangan untuk pesara dan juga untuk rakyat, ya, dan Uber juga telah pun seolah-olah diiktiraf. Namun ada juga perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, dan kita ingin melihat juga dari sudut orang muda, orang belia. Jadi untuk itu di talian pada ketika ini saudara Farhan Khairuddin, ahli Parlimen Belia di talian. Hello, Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Farhan? Ya, sihat Abang Zaini. Ya, puas hati dengan bajet? Puas hati dengan bajet semalam? Ya. Puas hati dengan bajet semalam untuk orang muda? Ada perkara yang kita bersyukur atas apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Dan Ya. ada juga perkara yang kita rasa mungkin ada tambah baik yang boleh kita berikan nanti insya-Allah. Ya, dan yang paling penting kalau kita menyentuh untuk melihat dari sudut sara hidup pelajar-pelajar di universiti, ya. Dan sebelum ini kita melihat dari segi voucher buku. Semalam ada pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi respon dari Farhan sendiri. Pertamanya kita pimpinan mahasiswa kebangsaan, Ya. kita bersyukur dan terima kasih kepada Perdana Menteri atas pengumuman. Kerana saya masing usul yang saya bawakan tentang pemindahan buku kepada kad debit pelajar pada tahun lepas ketika itu Perhimpunan Agung UMNO berlangsung, dan kita cuba membantu kerajaan dari sudut mengurangkan kekerisan kerana budak dah mula cashkan duit. Bila kerajaan buat tindakan untuk kreditkan wang itu ke dalam kad debit pelajar, saya kira mampu untuk membantu kerajaan sudut kekerisan dan juga mampu menginklusifkan kepenggunaan kad itu. Dan saya juga mengharapkan bila kerajaan memberikan kita peluang menggunakan kad ini, saya kira beberapa sektor dari sudut kos sara hidup itu dapat ditangani, tapi tidak besar lah. Masih juga ada ruang dan juga kelompongan loophole yang perlu kita lihat untuk kita membantu mahasiswa, terutamanya dari sudut yuran di universiti di Klang Valley. Itu juga yang perlu kita teliti dalam soal saya lihat bagaimana kos sara hidup mahasiswa bukan saja di luar kampus yang tinggi, tetapi kadang-kadang dalam kampus pun hari ini juga menekan. Ya. Jadi Farhan, kalau kita melihat sebelum ini dengan voucher buku ada ketirisannya. Jadi dengan kad debit ini, Farhan yakin ia boleh menyelesaikan segala isu-isu ketirisan? Saya melihat paling tidak 70% daripada yang berlaku itu mampu kita elakkan. Kerananya yang pertama, bila menggunakan sistem kad debit ini, dari sudut ID-nya, identification itu, kita mampu sahkan siapa dia punya pengguna. Kalau dulu voucher, dia tulis nombor metrik, dia bagi nama, bagi kepada ejen, habis ejen akan jual, dapat untung RM50 satu. Jadi itu, kalau kata 1.2 juta pelajar dengan RM50 satu, dah berapa juta kita hilang dekat situ. Dan berapa ramai mangsa mahasiswa yang tertekan dengan kos sara hidup terpaksa menggadaikan bantuan kerajaan itu untuk menanggung kos sara hidup mereka. Sebab tu bila saya dengar semalam pengumuman daripada Perdana Menteri, dan saya pun berhubung secara terus dengan pejabat Perdana Menteri sendiri, mereka juga merujuk minta saya bagi pandangan bagaimana mekanisme yang perlu kita gunakan. Saya kira sudah tiba masanya kad itu dijadikan, kepenggunaan kad itu diinklusifkan. Bukan sekadar untuk beli buku, tapi untuk juga transportation, bas, makan, minum pelajar, juga barang-barang asas itu. Sebab tu saya setuju dengan tadi bila mana ahli panel membincangkan soal kedai rakyat satu Malaysia. Saya kira kerajaan perlu bawa kedai rakyat Malaysia ke dalam kampus. Jadi itu pernah disuarakan? Itu pun juga disuarakan. Telah disuarakan. Walaupun belum lagi diumumkan oleh PM, tapi dah ada menunjukkan PM dengar suara kita, baca buku dan juga KTM tu 40%. Itu pun dah satisfy enough for us lah untuk kita ini. Okey, jadi saya dah melihat di sini, ya Farhan, dari segi pelaksanaan kad debit ini adalah suatu yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Jadi mekanismenya di sini, dari segi adakah ia akan menggunakan kad matriks pelajar itu sendiri ataupun menerusi kad pengenalan, atau ada kaedah lain sebenarnya? Pertamanya, untuk mekanisme secara menyeluruh, kita masih lagi dalam proses untuk membuat perincian. Tetapi secara roughly-nya, kepenggunaan kad debit pelajar ini kita akan merge sekali dengan kad diskaun siswa.
Okey. Dulu kita dekat di Siswa yang hari ini fungsi dia mungkin dah kurang sebab ada beberapa company yang terpaksa lari. Itu juga merupakan satu isu. Ya. Jadi mungkin selepas ini Farhan kita boleh berdialog juga dalam membawakan sisi orang muda khusus mahasiswa di IPT. Boleh. Boleh kita berdialog dalam rancangan dialog. Jadi Zamzuri kita pegang Farhan untuk kita berdialog soal ini. Okey, terima kasih Farhan. Selamat bercuti di kampung. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Baik, kita juga melihat suara orang muda ya, Datuk dan juga Encik Yusof. Seperti mana kad siswa itu sendiri. Sebelum ini banyak isu yang mengatakan ia telah pun diumumkan dalam bajet juga pada satu ketika. Tapi pelaksanaannya ada syarikat-syarikat yang tak menerima. Tak guna juga kalau kita buat, tapi ia tidak mendapat sambutan. Encik Yusof. Memanglah saya juga terlibat dengan dalam perancangan membincangkan tentang kad siswa sebab dia adalah di bawah Kementerian Perdagangan dan Komersial Ekonomi. Sebab sekarang ni sistem kad diskaun siswa telah digabungkan melalui sistem NBOS. Kita ada kad skot pengguna, kad pesara, semuanya telah digabungkan. Maksudnya siapa yang ada kad diskaun siswa, dia juga boleh menggunakan manfaat di mana mereka yang juga menggunakan kad pesara dan sebagainya. Cuma dari segi mekanisme lah, sebab kadang-kadang peniaga ni dia ingin melihat dari segi tarikan. Kalau ramai pelajar yang menggunakan kad SIM datang ke tempat mereka dan boleh menjana pendapatan mereka, sudah tentu mereka bersetuju. Tapi kalau kita lihat dalam senarai-senarai mereka yang terlibat, dia adalah tidak memenuhi keperluan pelajar. Umpamanya kalau kita lihat di kedai-kedai di pasar raya, diskaun itu diberikan kepada perkara-perkara yang bukan makanan. Kita tahulah pelajar-pelajar biasanya nak ingin beli makanan yang dapat diskaun, membeli alat tulis. Tapi kalau yang diberi itu di luar daripada umpamanya untuk membeli beg ke ataupun menggunakan perkara-perkara yang di luar, sudah itu tak akan memberi manfaat pada mereka. Sebab itu dia perlu dibuat supaya dia boleh, ya kita nak supaya situasi itu menang-menang lah. Maksudnya dia peniaga mendapat manfaat dengan orang datang ke kedai dia. Dan dalam masa yang sama juga siswa juga boleh mendapat diskaun. Dengan adanya kad debit boleh menambahkan lagi tambahan nilai kepada kad debit tersebut. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi mungkinlah sampai satu peringkat di mana mungkin KPDM kena lihat balik bagaimana untuk menjadikan kad tersebut itu sebagai kad itu yang menilai. Ya. Bukan saja kad siswa tadi yang disebut, kad pesara juga. Ada bagaimana dengan kad pesara? Datuk? Ada, saya pun ada tapi tak boleh pakai. Kad banyak. Dulu kad pengguna, kad pesara. Dia kata, kita punya kad pengenal pun kadang kalau boleh touch and go, dia kata. Tapi memang ada siap, tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau tak di itu kan. Jadi kalau macam pelajar, saya bekas bekerja universiti. Saya tahu, kad pelajar ni kadang-kadang bukan item yang, diorang kad ni tak, dia nak pergi makan, buy kad, okey. Tapi kalau kad tu nak beli, kata tadi nak beli t-shirt, dia nak beli benda-benda yang ni, memang diorang tak nak. Dia nak kad ni pelbagai on the spot. Dia kata dia nak bagi saja di mana, timur. Ini kan persoalan para peniaga pun dia pandai. Itu sebab kalau di universiti, kita nakkan koperasi-koperasi ni main peranan di sana. Koperasi ni pelbagai. Semua ada item. Jadi pelajar gunakan kad pergi koperasi. Dia nak ini ada, nak ini ada. Nak makan, dia minta makan semua ada. Itu dia nak. Yang benda yang mudah. Ini kalau tapi nakkan benda yang susah, mana ada orang dekat? Tak boleh pakai dia. Kadang-kadang ni diorang dia marah, dia kata ni dia marah kat kita. Dia kata ini Bob tenang saja. Okey, Datuk dan Encik Yusof, kita ada pemanggil Italian, Encik Muhammad Khair di Italian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmi Muhammad ya. Ya, saya Encik Muhammad Khair. Silakan soalan pandangan. Kenaan bila kita bercakap soal kos sara hidup pada ini, kita tidak nafikan bahawa memang tekanan-tekanan desakan pada rakyat dari segi kos-kos harga barangan dan perkhidmatan di pasaran. Yeah. Jadi cuma bagi saya berpendapat ada dua perkara yang perlu kita tekankan, iaitu bila mana kita untuk mengurangkan kos sara hidup ini, kita mesti melihat ajakan untuk membangunkan sektor pertanian. Okay. Saya rasa 1.3 bilion yang ditetapkan oleh bajet semalam, saya rasa perlu ditambah lagi mungkin 2 ke 3 bilion. Kita mesti menggalakkan petani peladang kita untuk meneroka pertanian yang lebih bersifat komersial dan moden. Kerana kita lihat bahawa import saja pun lebih 40 bilion setahun. Ini sudah pasti akan meningkatkan lagi BP import ke luar negara. Jadi apa salahnya kerajaan melakukan satu transformasi untuk meningkatkan lagi perbelanjaan kepada
pengusaha-pengusaha petani kita supaya mereka dapat mengeluarkan lebih banyak hasil pertanian, beras. Jadi ini sudah pasti akan membantu rakyat dan negara kita untuk meningkatkan lagi pengeluaran hasil-hasil pertanian kita. Dan ini sudah pasti membantu negara. Jadi saya rasa inovasi dan juga transformasi ke arah pertanian perlu juga. Mungkin kita boleh belanja 3-4 bilion untuk kemaslahatan dan kepentingan negara kita. Jadi saya rasa itu perlu ditekankan oleh bajet-bajet yang akan datang. Jadi saya minta pencerahan yang lebih lanjut. Kerana kita ke arah negara maju. Negara maju mungkin 3 tahun. Jadi kita perlu ke arah itu. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Muhammad Mahir. Encik Muhammad Mahir tadi telah pun melontarkan satu pandangan dan juga soalan dan saya nak biarkan nanti Encik Muhammad Yusof menjawabnya. Namun sebelum itu ada satu pemanggil ni, seorang lagi pemanggil di talian, Encik Muhammad dari Pantai Dalam. Hello, Assalamualaikum Encik Muhammad. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk, saya nak minta Datuk ni sekilas sebab kita ahli pesara ni. Kita ahli PPTN, Persatuan Pesara Kerja Malaysia, di bawah Tan Sri Hamid Puantis. Adakah ni kelab pesara dengan PPTN tu dijoin sekali kan macam mana? Kita orang pesara di KL ni, TMB, Kereta Api Tanah Melayu, DBKL, Telekom, orang ni sangat teruk join sekali sebab apa? Kita dapat pensiunan lah 300, 400. Macam mana ni kos darah hidup tinggi sekarang ni? Saya minta Datuk tolong ni pantau lah sikit benda-benda bagi kita orang sekarang ni. Teruk sangat duduk tengah kota. Tapi pensiun 400 ke bawah. Allah Akbar. Kena kerja jaga nampaknya. Okey. Umur pun dah uzur dah. Okay. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Jumlah pencen masih lagi di bawah memang kemiskinan bandar, duduk di Pantai Dalam di belakang sini, dilindungi dengan bangunan-bangunan pencakar langit di belakang. Datuk. Memanglah saya bersetuju dengan pesara itu tadi. Kita pencen ni ada 4 kumpulan pesara. Satu dia pencen pilihan. Dahulu dia. Ini memang pencen dia mengikut tempoh daripada hemat lah. Memang kecil pencen dia. Kemudian pencen ini medical board. Itu pun mengikut ketika itu bila dia kena penyakit dulu. Yang tiga pencen wajib. Maknanya dia cukup umur 56 pencen. Dia lebih 35 tahun. Ini mungkin okey lah kan. Dan yang keempat dia pencen dipesarakan. Ada lain sikit. Jadi memang kalau yang pencen hari ini punya gaji, hari ini mungkin okey sikit. Ini yang saya tahu ni pencen 400 ni dia dahulu punya kedudukan gaji. Memang contoh berlaku pengswastaan. TMB, KTM, ini semua pencen ketika dulu 180, 240, 300. Ini banyak keluhan. Mereka ni ada lebih kurang 200,000 orang. 250,000 orang lah. Ini sangat terlibat yang saudara ni. Memang atau duduk bandaraya ni memang apa nak buat. Jadi apa pertindakan yang boleh diambil ya? Kita ada tadi bantuan pencen, kemudian dengan BRIM. Jadi untuk sara hidup dengan faktor umum kesihatan mungkin dah tak boleh untuk menjana pendapatan yang lain. Ya, kalau dia dapat pencen 400 sebulan, BRIM kan tidak bulan. Hanya short term saja dia dapat 1,200 ni. Ya. Saya ingat 2 minggu dah Habis. Sekarang ni BRIM ni dah habis dah ni. Belum dia tak tanggi, tapi kiraan ni dah habis. Nak bayar sana, nak bayar sini, nak bayar sini. Kan? Duit belum masuk ni. Kan? Macam 200 dah. Nak tunggu duit masuk je. Masuk je duit, tak sampai 5 minit, habis. Mana duit 200 ni? Tak tahu dia. Kan? 500 misal dia. Memang nak tunggu ni, dia dah fikir dah. Dah siap inventory dia. Tunggu duit sampai je. Kan? Macam BRIM ni lah. Macam saudara dia dapat pencen 400. Tambah BRIM 500 kan. Saya ingat memang tak cukup. Kalau dia ada korup. Yang penting ubat. Ubat sekarang ni memang. Kan? Kalau pergi, kalau ada hospital kerajaan, mungkin. Pun tengok penyakit dia. Kalau dia penyakit kritikal, kena pergi swasta. Nak cek doktor, sekian lain. Kan? Dengan kalau tak boleh buat kenderaan, nak sewa taksi. So inilah perkara saya baru ni kita bincang, kalau boleh inilah pasara yang kita nak bela. Orang macam inilah kita nak jaga.
pesara yang kumpulan skil kata ni, bagi kita tak imbang. Dia ada 7-8 ribu pencen tak apa. Dia duduk pun 7 ribu, tak duduk pun 7 ribu. Ini kita pencen 400, duduk pun sakit, tak duduk pun sakit. Memikirkan nak ambil 400 macam tadi tu lah. Memang saya setuju. Kan? Memang banyak keluh ni. Lebih kurang 60%. 60%. Yang pencen berupa gini. Itu sebab diorang bekerja. Kadang-kadang dia kerja. Jangan sampai dia ketuk. Saya tak nak pesara ni, jangan sampai pergi collect 100 plus cukup. Pandai suami kan? Okey. Jadi mungkin selepas ini, satu lagi. Tadi Farhan dan selepas ini tentang isu pesara. Saya akan jemput Datuk sekali lagi dan mungkin kita cuba bawa kementerian berkaitan untuk melihat perkara ini. Yes. Boleh Datuk ya? Boleh. Dan sebelum kita ambil seorang lagi pemanggil di talian, Encik Mansur tentang pemanggil tadi, Encik Muhammad Khair, Ya, betul. di sektor pertanian tadi. Ya, memang saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Cik Muhammad Khair tadi. Kita kena memastikan bahawa jaringan keselamatan makanan kita dalam keadaan yang mantap. Sekarang ni, kita ambil contoh umpamanya dalam untuk beras. Ya. Penghasilan negara lebih kurang 73%, lebih kurang. Itu pun bimbang sebab kita tengok di banyak tempat-tempat yang menanam padi makin lama bila tidak ada pengusaha telah ditinggalkan kemudian menjadi projek perumahan. Jadi kebimbangannya begitu. Begitu juga dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Sebab kita mungkin sebelum ni kita banyak memberi tumpuan kepada sektor perindustrian menyebabkan sektor pertanian agak kurang diberikan tumpuan. Tetapi walau bagaimanapun ia merupakan satu isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan. Umpamanya kalau berlaku sesuatu bencana di luar negara, dia akan memberi kesan kepada negara kita. Sebab itu kerajaan perlu mewujudkan satu perancangan jangka panjang bagi memastikan bahawa jaringan keselamatan makanan ini dapat diwujudkan dan kita boleh menghasilkan makanan di sini. Dan bila telah mencukupi untuk keperluan rakyat, kita boleh ekspor tanaman tersebut ke luar negara. Jadi itu yang perlu kita fikir sekarang dengan keadaan perubahan iklim dan sebagainya. Memang boleh menjejaskan dari segi isu-isu keselamatan makanan negara. Ya, kita bercakap juga tentang integriti itu sendiri. Encik Mansur ya. Integriti tentang pelaksanaan program-program. Kalau sebelum ini kita ada tapak pertanian kekal, juga pernah diumumkan pelaksanaannya dalam bajet. Betul. Tapi sekarang apa jadi? Yalah, saya ingat pernah disebutkan dalam bajet untuk mewujudkan jelapang padi di Sarawak. Ya. Itu pun nampak tak kedengaran lah dari situ. Jadi dari segi pelaksanaan bila telah disebut dalam bajet, ada usaha-usaha dan juga pemantauan. Apa yang telah disebutkan dalam bajet itu perlu dilaksanakan. Kalau tak dapat dilaksanakan, apakah sebabnya? Itu perlu dilakukan bagi memastikan bahawa siap bajet yang telah dibentangkan itu telah dilaksanakan. Okey, pemanggil di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Hasrul daripada Sungai Buloh. Encik Asrul. Okey, silakan pandangan soalan Encik Asrul ringkas dan padat. Okey, saya ni pemandu Uber. Okey. Okey, saya memang sokong kerajaan lah pasal bagi bajet 4,000 untuk kereta baru tu. Sebulan sekarang Encik siapa tadi? Encik Hashim. Hasrul. Encik Asrul dapat berapa? Sebulan. Sebulan kalau kata full time lebih kurang 3-4 ribu. 3-4 ribu. Okey. Yap. Jadi itu baru part time, itu full time. Kalau full time maybe akan lebih sikit lah tengok pada hours yang kita memandu lah. Okey, usia Encik Asrul? Usia saya 36. 36. Okey. Baik, pandangan dan soalan tadi berkenaan dengan Uber. Okey, saya memang sokong kerajaan lah pasal terima Uber ni sebagai perkhidmatan teksi yang terbaru. Okey. Di samping menyenangkan customer kita dan senang daripada segi pengangkutan lah. Ya. Okey, dan mendisiplinkan setiap pemandu yang memandunya lah. Okey, soalan saya, adakah kerajaan lebih serius tentang pemandu Uber ni? Dia adalah frontliner kan kepada turis-turis semua, especially di Kuala Lumpur lah. Okey. Okey, so saya mau satu pendapat di mana mungkin kita boleh gunakan macam satu sistem rally di mana dia ada sistem point, bermakna pemandu Uber dapat dibantu. Okey, contohnya tentang repair ke, tayar ke. Apa pandangan sebagai profesor semua di sana? Alright. Okey, baik. Terima kasih Encik Asrul. Untuk membantu pemandu-pemandu Uber sekarang. Okey. Baik, terima kasih. Okay. Dalam bajet sebelum terdahulu juga kita pernah membantu pemandu-pemandu taksi ya dengan tayarnya ya. Jadi dan sekarang Uber pula mula melihat perkara-perkara itu dan pelaksanaan 3,000 4,000 itu baru part time. Ya. Cik Ahmad Yusof. Saya bersetuju Uber ni merupakan satu alternatif yang baik
kepada pemerintah sebab mungkin ramai yang mungkin orang kata tak berpuas hati dengan perkhidmatan teksi dengan mungkin dari sikapnya dan segi kebersihannya. Jadi bila Uber ni telah diperkenalkan termasuk juga Grab, ia merupakan satu pilihan yang memang menjadi pilihan kepada sebagian besar rakyat. Cuma kita sepatutnya Uber ni, dan saya ingat dalam kalau kita lihat Grab, sebenarnya dia juga menggunakan taksi sebagai salah satu daripada yang boleh digunakan melalui Grab. Cuma kebanyakannya lebih memilih untuk menggunakan pasangan sendiri kerana mereka rasa lebih selesa. Saya rasa dalam masa sedekat kerajaan mungkin akan mengesahkan Uber dan juga Grab ni sebagai perkhidmatan yang sah, frontline. Memang itu saya ingat salah ke arahnya lah. Cuma bagaimana kita nak membantu taksi lah sebab mereka ni, sebab mungkin salah satu dari aspek yang berlaku ni ialah sistem taksi itu sendiri. Sekarang ni sistem menggunakan sistem pajak. Maksudnya pemandu teksi setiap hari mereka kena menyediakan sekian wang untuk membayar pajakan kepada pemilik teksi. So pemilik teksi tidak perlu kerja, setiap hari dia ada income. So itu yang mungkin kena ubah, sama ada teksi itu perlu mencari pekerja sendiri ataupun mereka dan bagi mereka yang memilih untuk menjadi pemandu Uber atau tu ada kaedah-kaedah supaya ia akan menjadi satu sistem pengangkutan yang baik. Kalau kita lihat di negara macam di Indonesia, Thailand, semua dah berubah. Mereka tidak lagi menggunakan sistem pajak. Jadi itu yang menyebabkan pemandu teksi itu agak tertekan lah dengan kewujudan Uber dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, saya ingat bila kerajaan telah mengesahkan Uber, mungkin dia akan jadi satu persaingan yang sihat lah antara perkhidmatan. Dan dari segi Uber ni, pelaksanaannya di Indonesia sendiri, motor pun dijadikan Uber. Betul. Ya, Uber juga digunakan untuk memesan perkhidmatan makanan. Kita order dan dia boleh hantar ke rumah. Jadi mungkin ini akan berlaku di Malaysia selepas ini. Okey, dan tadi kita bercakap dengan Encik Mohammad ya, Datuk, tentang pension 400. Tapi saya juga melihat dalam pembentakan bajet semalam ya, dari segi jaringan keselamatan sosialnya, bantuan yang diberikan juga ya, kalau dalam kategori keluarga miskin, memanfaatkan 69,000 keluarga. Bantuan sisi ekonomi warga emas juga diberikan. Jadi mungkin ini sikit sebanyak boleh membantu kepada golongan-golongan pesara-pesara. Memanglah. Ini mereka mendengar bajet itu begitu rupa, memang menggembirakan. Tetapi sekarang ni perangkat pelaksanaan. Kan? Saya dulu pernah dia kata dia layak dapat BRIM. Tapi tak dapat. Kan? Jadi ada yang berlaku begitu. Dan masa saya dalam KPEK tu pernah dapat aduan begini. Dan dia pergilah buat laporan. Dah buat laporan Datuk. Dia kata tapi tak ditindakan. Kan? Macam dia kata, ini macam tadi yang susah RM400 ni. Siapa yang tahu? Siapa nak pergi tengok dia duduk dekat rumah PPR tu tingkat 20 dekat rumah. Siapa nak panjat? Kan? Ini yang kita supaya ini yang peruntukkan begitu, jaringan sosial ini betul-betul rakyat yang berkelayakan yang susah betul-betul. Kita nak pegawai yang betul-betul bertanggungjawab. Pergi dengar, pergi tengok. Bawa bagi. Jangan ini main kroni. Kan? Ada sakit sikit-sikit dah tak boleh. Okey. Baik, mungkin untuk Encik Mohammad ya. Esok saya akan bersama dengan Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi mungkin ya untuk isu mungkin ini satu daripada contoh yang akan saya bangkitkan kepada Yang Berhormat Menteri esok. Jadi Encik Mohammad, esok mungkin boleh hubungi saya kembali dalam rancangan pasal bajet ini untuk berinteraksi sendiri, melihat bagaimana agaknya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat boleh membantu berdasarkan faedah-faedah yang ya pihak kementerian miliki. Jadi untuk itu esok Encik Mohammad temu janji kita pukul 9 malam juga Encik Mohammad. Dan terima kasih juga kepada Datuk dan Encik Mohammad Yusof. Kita bercakap tentang pasca bajet yang memihak ataupun tidak kepada pengguna, bergantung kepada kita sendiri. Bagaimana kita melihat bajet itu, kerana pendidikan bajet itu sendiri ya dari sudut pengguna seperti mana yang dinyatakan oleh Encik Mohammad Yusof tadi masih terlalu ya rendah, boleh kita katakan begitu. Dan pemahaman mengenainya adalah penting untuk kita sama-sama memakmurkan ekonomi negara. Yang itu sekian saja untuk pasal bajet pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam bersama Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Jangan ke mana-mana esok.